Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita, iaitu Hidayatus Sibyan. Kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang rukun sembahyang. Pada malam ini kita akan meneruskan rukun yang seterusnya, iaitu duduk antara dua sujud. Al-Imam Syekh Izzuddin Abdus Salam yang meninggal dunia pada tahun 660 Hijriah menyatakan bahawa bacaan di antara dua sujud, mana duduk antara dua sujud ini, telah dikhususkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala berserta menyebut suatu yang sepatutnya bagi Allah dalam keadaan ia merendah diri dan merasakan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu di antara doa yang dibaca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Adapun pertambahan wahdini wa'afini wa'fu anni digabungkan dengan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka yang membaca doa tersebut ketika duduk antara sujud dimulakan dengan mengiktiraf keagungan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rabbi. Kalimah Rabbi menunjukkan bahawa pengakuan orang yang sembahyang tersebut tentang keagungan rububiyah, itu keagungan Allah Subhanahu wa taala, bi'izzil rububiyah. Kemudian disandarkan kepada dirinya dengan mengaku bahawa dirinya seorang yang lemah, seorang yang banyak melakukan dosa. Justru itu memohon pada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa. Ighfirli, ampunlah dosaku ya Allah, yang memberi maksud tutuplah segala dosa-dosaku, dan mohon kepada Allah Ta'ala supaya dirahmati dan ditampungkan segala kekurangan di dalam ibadatnya, sama ada solat dan di luar solat. Para alim ulama menyebut bahawa sesungguhnya duduk antara dua sujud ini ada dua kelebihan, ada dua hikmahnya. Hikmah yang pertama yang disebut oleh para alim ulama kita di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, mengingatkan keadaan hamba Allah melutut di hadapan Allah pada hari kiamat besok, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Jasiyah
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tara kulla ummatin jasiyah. Wa tara kulla ummatin, wahai Muhammad, kamu akan melihat tiap-tiap umat besok di akhirat melutut di hadapan Allah. Dan suratul Jasiyah, sehingga ada dalam surah disebut suratul Jasiyah. Maka mengingatkan kepada orang yang semayang, orang yang mendirikan salat, kamu besok melutut depan Allah. Maka ketika salat ini diajarkan supaya sebelum kita melutut depan Allah, melutut dulu dalam dunia ini dalam keadaan mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa, Allah rahmatikan, Allah tampungkan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Besok melutut depan Allah, tak adalah peluang nak minta ampun, nak minta rahmat, kerana itulah keputusan yang terakhir nanti. Yang kedua, kata ulama kita mazhab Al-Imam Syafi'i, duduk antara dua sujud ini merupakan rukun pendek. Bacaan duduk antara dua sujud tidak boleh melebihi bacaan tasyahud awal, iaitu tahiyat awal. Adalah hikmahnya mengingatkan kepada kita duduk, ataupun mengingatkan kepada kita bahawa kita duduk dalam dunia ini, tinggal dalam dunia dalam tempoh yang begitu singkat. Begitu singkat. Sujud yang pertama mengingatkan kita asal kejadian bapa kita Nabi Allah Adam alaihissalam daripada tanah. Kemudian diciptakan oleh Allah Ta'ala menerusi Nabi Allah Adam ini, maka datanglah seterusnya zuriat Nabi Allah Adam sampailah kepada kita. Maka kita ini asalnya daripada tanah, dan kita duduk di muka bumi ini tidaklah dalam tempoh masa yang begitu panjang, dan dia tidak akan berkekalan selama-lamanya di muka bumi ini, akan meninggal dunia dan akan ditanam dalam kubur. Dalam kubur pula ada soal jawab muka dan nakir, dan juga berkaitan tentang alam ghaib di dalam alam kubur, iaitu tentang nikmat dalam kubur dan siksaan dalam kubur. Dan orang yang dalam kubur ni juga tidak akan selama-lama dalam kubur. Dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itulah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu sebagai keputusan sama ada ianya berjaya, iaitu mendapat suratan amalan tangan kanan, diberikan salam yang pertama itu sebagai simbolik mendapat amalan tangan kanan, maka berbahagialah ia. Adapun memberi salam sebelah kiri itu memberi ingat kepada kita siapa dapat amalan tangan kiri, maka celakalah bagi dia dan tempatnya adalah api neraka. Jadi dua perkara ini dibahaskan oleh para alim ulama di antara hikmah kenapakah kita ini ketika sembahyang duduk antara dua sujud. Ada pandangan yang ketiga yang disebut oleh ulama kita Syafi'i, ketika mana Nabi SAW tajalli di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW sujud di hadapan Allah ketika mana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi SAW, irfa' ra'saka, maka angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW telah memuji Allah dan Allah redha dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersyukur kehadrat Allah kerana Allah redha. Bukan setakat Allah redha kepada Nabi SAW, dan umat juga akan diberikan syafaat menerusi Nabi SAW. Maka Nabi SAW sujud kali kedua. Ini hikmah yang ketiga. Adapun hikmah yang keempat yang disebut oleh ulama kita di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, ketika mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Allah Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat usjudu, mana sujudlah kamu sekalian kepada Nabi Allah Adam, sebagai sujud yang diperintahkan oleh Allah. Bila Allah perintah, hukumnya adalah wajib. Para malaikat semua sujud, kecuali iblis yang dilaknat oleh Allah. Ketika mana malaikat ini sujud dan mengangkatkan kepalanya daripada sujud, maka Allah redha kepada para malaikat dan Allah murka kepada iblis. Kerana Allah redha kepada para malaikat,
ketika itulah duduk antara dua sujud ni terpandang kepada redanya Allah. Maka oleh sebab itu malaikat pun sujud kali yang kedua. Kedua. Maka duduk antara dua sujud ini di antara perkara-perkara yang mendapatkan keridaan Allah dan bersyukur kepada Allah, maka berlakulah sujud yang kali kedua. Inilah yang disebut oleh para ahli ulama kita di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i, di antaranya al-Imam Khatib Syarbini dalam kitab beliau Mughni Muhtaj, dan begitu seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, seorang ulama hadis yang terkenal, seorang ulama hadis yang terkenal iaitu Al-Imam Qustallani rahimahullah ta'ala mengarang satu kitab yang bernama Maqasidus Salah fi Marasidus Salah, dan juga beberapa ulama-ulama yang lain. Alhamdulillah pada malam ni kita akan membicarakan berkaitan tentang duduk antara dua sujud, iaitu mengingatkan kepada kita tentang keadaan umat ataupun hamba Allah ini akan melutut depan Allah. Apa yang kita minta ke Allah waktu kita melutut dalam dunia ini, mintalah keampunan dan mintalah rahmat. Dan ketika melakukan rukuk ini mempunyai syarat-syarat untuk menentukan sahnya duduk antara dua sujud. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Bermula duduk antara dua sujud iaitu 4 syarat. Kita nak duduk antara dua sujud yang merupakan rukun. Sebagaimana dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa duduk antara dua sujud ini adalah rukun, sebagaimana yang telah kita bahaskan sebelum ini. Nabi SAW telah bersabda kepada seorang lelaki yang semayangnya tak betul. Nabi bersabda, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan, summarfa' hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajida." Nabi SAW bersabda kepada orang yang orang yang semayang salah ni, kali pertama salah, kali kedua pun salah, kali ketiga lelaki tu tanya, "Macam mana nak semayang wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah pun ajar satu persatu. Di antara yang Rasulullah ajar iaitu kemudian hendaklah kamu sujud sehingga ada tamak ninah, kemudian kamu bangun daripada sujud sehingga ada tamak ninah waktu kamu duduk, kemudian kamu sujud kali kedua sehingga ada tamak ninah ketika kamu sujud. Menerusi hadis yang sahih tersebut, maka ulama telah mengambil istifadah, mengambil hukum daripada hadis itu bahawa duduk antara dua sujud adalah merupakan rukun di dalam semayang. Maka kerana dia rukun, ianya hendaklah memenuhi syarat-syarat sah dalam melakukan rukun. Yang pertamanya bahawa ada ia kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Syarat mesti sempurna sujud. Kalau sujud yang pertama tidak sah, maka tak sahlah duduk antara dua sujud. Yang kedua, jangan orang yang semayang ni qasad dengan angkat kepalanya itu bagi yang lain daripada duduknya. Memang dia bangun daripada sujud ada niat nak duduk antara dua sujud. Memang ada niat. Sebab tertib ini termasuk rukun qalbi. 2 rukun qalbi. Yang pertama takbiratul niat dan takbiratul ihram. Yang kedua iaitu tertib. Kerana yang kedua tertib ni, ketika bangun daripada sujud mesti ada niat. Mesti ada niat perpindahan rukun daripada sujud kepada duduk antara dua sujud. Semua perpindahan rukun mesti kita ikut tertib, bermakna kita ada niat berlakunya perpindahan rukun di antara satu rukun kepada satu rukun. Kerana tertib termasuk rukun qalbi. Oleh sebab itu tidak boleh ada niat yang lain melainkan berniat duduk antara dua sujud. Mesti duduk antara dua sujud. Kalau tak ada niat, mana tidak sudah menafikan rukun qalbi iaitu tertib. Tak perlulah kita berniat begitu panjang iaitu sahaja aku duduk iktidal, tak payah. Yang berniat pertukaran rukun. Mana satu rukun. Selepas ni sujud, selepas ni iktidal.
I'tidal sujud balik. Kemudian sama ada duduk tasyahud awal ataupun terus naik rukun seterusnya. Ini dinamakan tertib. Aduh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, summarfa hatta tatma'inna, sehinggalah kamu hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Menerusi hadis itu, summa, kemudian menunjukkan bahawa tertib mesti ada niat dalam hati, barulah dikirakan sah. Ketiganya, membetul akan duduknya kadar kuasanya. Dan syarat seterusnya, misalnya duduk antara dua sujud ini, duduk dengan paling sempurna bagi orang yang kuasa. Mana jangan duduk membongkok, kecuali memang dia sakit pinggang ataupun memang takdir Allah sudah tua membongkok, maka hendaklah diluruskan dalam keadaan duduk iftirash. Sebagai kita duduk antara dua sujud, nama duduk iftirash, iaitu sama ada duduk iftirash ini dua keadaan, sama ada dua-dua jari kaki ini ditegakkan, mana kita duduk di atas tumit, tetapi tidak meletakkan dua tangan di bawah. Mana jari kaki ditegak, tangan di bawah, ini termasuk larangan Nabi SAW. Duduk di atas dua tumit tapi dua tangan di atas bahu, ianya tidak termasuk larangan Nabi SAW. Mana dua jari kaki naik begitu dan duduk di atas tumit, dua tangan di atas paha, tak termasuk larangan. Adapun dua tumit, duduk di atas dua tumit, dua-dua jari ini diangkat dan meletakkan tangan di bawah, ini termasuk larangan Nabi SAW. Hukumnya jadi makruh, kecuali memang wanita sakit. Buatlah sekadar mana yang kuasa. Dan jari ini hendaklah jangan melebihi kepala lutut. Mana kalau ujung ini lutut, jari itu betul-betul dekat lutut. Jangan ini lutut, jari begitu. Makruh. Ni kadang-kadang orang tak ambil kira dari sudut itu. Contoh ini lutut, dia tangan begitu. Lutut, jari begini. Duduk antara dua sujud. Ada orang tak ambil kira, ustaz ke dia, syekh ke apa ke, tangan begitu. Telah menyebabkan ia melakukan perkara makruh di dalam semayang. Kalau jari dia angkat, dia duduk begini, dia benarkan. Setengah orang memang dia tak boleh duduk. Jadi jari tertegak begitu. Jangan gitu. Kecuali memang orang kalau duduk yang sebenar, yang terbaik, ini ditegakkan. Yang lagi satu, punggung duduk di atas kaki sebelah kiri, dan jari ini jangan dilebihkan begini. Orang kita lalu semayang macam ni, ni jadi pegang kepala lutut, jari begini, jari begini gitu. Ini yang paling afdal, paling afdal, mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an, atau Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an, katanya, diriwayatkan daripada Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an, katanya, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fasajada summa qa'ada faftarasha rijlahu al-yusra, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an meriwayatkan bahawa beliau telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud.
Kemudian duduk antara dua sujud dengan duduk iftirash. Duduk iftirash. Makna jari kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan ditegakkan duduk di atas kaki kiri. Ini terlebih afdal. Berdasarkan riwayat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i. Manakala riwayat daripada Rifa'ah Ibn Rafi' bahawa Nabi SAW telah berkata kepada orang Arab Badui ini, lil Arabi, "Idza sajadta famakkin li sujudika." Bila kamu sujud, maka tekanlah sujudmu. Yang telah kita bahas pada pengajian yang lepas. Sujud ni mesti ditekankan. Jangan sekadar tersentuh tempat sujud. Fa idza jalasta, apabila kamu duduk, fajlis ala rijlikal yusra. Bila kamu duduk antara dua sujud, maka duduklah di atas kaki kiri. Kaki kiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berdasarkan dua hadis yang telah saya bacakan sebentar tadi. Para alim ulama di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa hukumnya sunat. Hukumnya adalah sunat. Kalau tinggal jadi makruh, kecuali memang tak boleh buat. Kecuali memang tak boleh buat. Mungkin kaki sakit kan. Jari kita ni ada kala boleh tegakkan, ada kala tak boleh tegak, mengikut keadaan. Hukum asal ialah duduk antara dua sujud adalah rukun. Cara duduk itu hukumnya sunat. Hukumnya adalah sunat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Keempatnya, dengan tuma'ninah padanya. Mesti ada tuma'ninah. Bahasa Arab betul, tuma'ninah. Bahasa Melayu, tama'ninah. Bahasa Arab, tuma'ninah. Mesti ada tuma'ninah. Iaitu berhenti, tetap sekadar membaca subhanallah. Manakala dia duduk antara dua sujud, berhenti tetap subhanallah, maka ada tumakninah. Terdapat dalam beberapa riwayat yang lain bahawa sesungguhnya Nabi SAW duduk antara dua sujud ini tidak lama, seperti duduk di atas batu yang panas. Mana diumpamakan duduk di atas batu yang panas, duduk tapi tak lama. Macam tu Haji ya, duduk atas motor, seat motor panas. Macam mana kan? Seat motor panas. Duduk tapi tak lama. Kejap naik, kejap duduk, kejap naik, kejap duduk begitu. Makna duduk antara dua sujud ada tidak lama, diumpamakan sujud seperti duduk di atas batu yang panas. Maka di kalangan mazhab Imam Syafi'i berdasarkan riwayat, bacaan duduk antara dua sujud dan juga hadis tersebut, kadarnya ialah kadar tidak boleh melebihi duduk tahiyat awal. Manakala mazhab yang lain duduk macam duduk atas batu yang panas, itu sebab dia duduk antara dua sujud begitu cepat, seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi takkan laju, sujud duduk antara dua sujud, sekejap dia sujud balik. Faham dia duduk seperti atas batu yang panas. Selama duduk atas batu panas, macam mana? Duduk situ, terus sujud balik. Ala kulli hal, apa keadaan pun masing-masing mempunyai hujjah. Yang penting mesti ada tumakninah. Mesti ada tumakninah. Gitu. Contoh untuk imam kita mazhab Hanafi. Kita kata tak baca Rabbi Firli ke dia ni? Begitu. Contohnya Maulana India ni mazhab Hanafi.
mazhab Hanafi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Contoh dia. Kata-kata Maulana ni tak faham hadis. Dia ada faham hadis, faham seperti duduk atas batu yang panas. Dia pun ada hujah tapi tetap ada tomak nina. Tetap ada tomak nina. Indahnya belajar dan sunat belajar fiqh berdasarkan mazhab yang lain. Kita berlapang dada. Orang ni dalil, orang ni berdalil, dan kita tidak menyalah mana-mana. Yang penting kau semayang gitu. Jangan tak semayang. Mungkin dia mazhab Hanafi, dia bermazhab Maliki, mungkin mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Semua para alim, para imam-imam mazhab ni mempunyai sandaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan kita bertelagah dari sudut pandangan mazhab. Tapi mazhab kita di Malaysia ni sesuai dengan mazhab Syafi'i, kita pakai mazhab Syafi'i. Tidak boleh melangkau mazhab yang lain kecuali mempunyai dalil dan kepahaman yang mendalam. Dan sunat membaca padanya. Sunat membaca ketika duduk antara dua sujud. Dalam kitab kita ini telah menggabungkan dua hadis. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa adalah Nabi SAW ketika mengangkatkan kepalanya daripada sujud membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Riwayat Abi Daud dan Hakim wa'afini. Maka ditambah wa'afini. Manakala dalam riwayat-riwayat yang lain ditambahkan wa'fu anni. Maka mazhab kita Al-Imam pengarang kitab kita ini telah menggabungkan beberapa hadis Nabi SAW. Boleh ke tak boleh? Ya boleh, sebab dua-dua adalah merupakan hadis baginda Rasulullah SAW. Dan sunat membaca padanya. Kebanyakan kitab Jawi ni dia telah menggabung beberapa hadis. Contoh membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah telah digabungkan dua hadis. Di antaranya iaitu Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu hadis. Kalau kita baca setakat itu pun sudah memadai. Adapun riwayat lagi satu bermula daripada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sehingga akhirnya. Tu riwayat lagi satu. Bukan riwayat gabung dua. Hanya pengarang kitab kita ni, kitab-kitab Jawi menggabungkan dua hadis. Ada ulama yang menyebut di antaranya pengarang kitab yang terkenal iaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang Malibar. Orang Malibari, seorang ulama yang alim, Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin Al-Malibari menyebut dalam kitab beliau Fathul Mu'in, imam jangan membaca begitu panjang doa iftitah kecuali makmum reda, dia kata. Maknanya kalau nak gabung-gabungkan banyak hadis doa iftitah ni, banyak. Ini ada bacaan ni, ini ada bacaan ni. Jangan digabung panjang sehingga panjang menyebabkan makmum tertunggu-tunggu. Maka yang lebih afdal dia kata, menjadi imam bacalah wajah tu. Bermula wajah tu. Ni pengarang kitab Fathul Mu'in. Seorang ulama Syafi'i yang alim mengaji dengan Syekh Ibn Hajar Haytami. Syekh Ibn Hajar Haytami, guru beliau ialah Syekh Zakaria Ansari, seorang ulama Azhar yang alim. Syekh Ibn Hajar, pengarang kitab Tuhfah, berhijrah ke Mekah, mengajar di Mekah.
Beliau mengajar Mekah, di antara murid beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala. Orang Malibari. Ataupun kita sebut Malaysia ni orang apa? Balbari. Dah ada lagi satu. Malibari atau lagi satu apa? Dah lupa pula saya dah. Bukan. Orang Malibari. Malibari pun orang sebut Malibari. Kebanyakan ulama-ulama Syafi'i sampai sekarang di sana ada madrasah mengajar mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sama balik kita. Ni gabung, orang kata dalam hadis tak ada wahdini wa'afini. Ada dalam hadis sekadar warzuqni. Sekadar warzuqni. Ada hadis riwayat Imam Hakim Abu Daud pertambahan lagi. Syekh gabungkan. Sebab dia duduk antara dua sujud ni seperti duduk di atas batu yang panas. Mana dia tak berapa lama. Tak berapa lama. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Rabbi mana Tuhanku. Ighfirli. Ampunlah dosaku. Maksudnya ustur zunubi. Tutupkan segala dosaku wa ghatti uyubi, dan tutupkan segala keaibanku. Mana ampun dosa ni, tutupkan semua. Dosa tu ada, tutup habis. Tak nampak dah. Dan tutupkan segala keaibanku. Ini huraian Syekh Izzuddin Abdul Salam. Kerana asal kalimah al-ghafru bimana as-satru. Mana kalimah ghafru ni ialah tutup. Contoh orang Arab menyebut al-mighfar. Mighfar ialah sesuatu yang menutup kepala. Jadi kalau kita baca Allahumma ghfirli, mana minta supaya Allah tutupkan dosa kita, langsung tak nampak. Dan tutupkan segala keaiban. Rabbighfirli. Li baca dua harakat. Warhamni. Warhamni. Fi amar. Memberi maksud doa. Rahmatilah aku. Maknanya kata Imam Izzuddin, amilni muamalatar rahimil marhum. Ya Allah, ya Tuhanku, lakukanlah kepadaku ataupun berinteraksilah denganku, ataupun amil ni lakukanlah kepadaku dengan kelakuan Tuhan, engkaulah yang maha pengasih dan aku ini dikasihi. Mana warham ni minta supaya Allah rahmati, supaya kita ni dirahmati oleh Allah. Kesan daripada mendapat rahmat Allah, maka Allah akan berikan banyak manfaat dan Allah tolakkan segala kemudaratan. Itu tanda dapat rahmat. Contohnya Syekh Izzuddin Abdul Salam menyebut dalam kitab Maqasidus Salah, apa tanda kita dapat rahmat Allah? Wa atharur rahmah jalbul naf'i wa daf'ud darri, ataupun wa daf'ud darri. Kesan daripada dapat rahmat itu jalbul naf'i, menarikkan manfaat, wa daf'ud darri ataupun darri, menolakkan segala kemudaratan. Itu maksud warhamni. Walaupun sepatah tapi banyak maksud. Bila Allah dah berikan rahmat, semua dapat manfaat. Dunia manfaat, akhirat manfaat. Allah tolakkan segala kemudaratan. Dunia pun Allah tolakkan, Allah jauhkan. Akhirat pun Allah jauhkan segala kemudaratan besok. Kemudian wajburni. Jeffrey macam mana baca? Wajburni. Wajburni. Rabbighfirli warhamni wajburni. Jabara yajburu ujbur. Kalimah al-jabru memberi maksud al-islah. Kalimah al-jabru memberi maksud al-islah, iaitu islah. Selalu orang Melayu sebut, marilah kita mengislahkan diri kita.
memperbaiki. Contohnya, orang Arab menyebut jabartul azma, aku telah tampungkan, aku telah baikkan tulang itu. Maksudnya, wajburni, minta supaya Allah perbaikkan diri kita. Yang mana compang-camping telah dibaikkan, yang mana yang kurang ditambahkan baik, tambah baik. Itu mana wajburni, mana ditampungkan segala kekurangan yang ada sehingga dia jadi baik. Barangkali kita beribadat ada compang-camping sana, minta ke Allah Ta'ala wajburni, maka Allah tampung jadi baik. Itu maksud wajburni. Warfa'ni, jangan baca warafa'ni. Orang kita ni ada setengah baca warafa'ni, bukan warafa'ni, warfa'ni. Warfa'ni, mana angkatlah akan daku. Apa maksud rif'ah? Rif'ah kedudukan yang tertinggi. Rif'ah ini terbahagi kepada dua. Minta warfa'ni ni, minta dinaikkan. Ya Allah, angkatlah aku. Angkat di sudut mana? Syekh Izzuddin menyebut angkat ini ada dua. Dia kata rif'atun ma'nawiyatun, iaitu diangkatkan kedudukan dari sudut maknawi, tak nampak pun, tapi Allah angkatkan dari sudut mana? Bil ma'arif, makrifah kita kepada Allah. Maka Allah angkatkan kedudukan kita dengan apa? Ma'rifatullah, kita kenal Allah dengan sekenalnya. Lagi Allah angkatkan kita di sudut maknawi ini, iaitu Allah angkatkan di sudut at-ta'at, ketaatan kita. Lagi ketaatan kita semakin hari semakin bertambah. Itu tanda Allah telah angkatkan kita. Allah angkatkan kedudukan kita dengan diberikan kepada kita ini petunjuk oleh Allah sehingga kita semakin hari semakin taat kepada Allah. Itulah dimaksudkan warfa'ni. Warfa'ni. Jangan baca warafa'ni. Hadza khata', ini tak betul. Yang betul warfa'ni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Warfa'ni. Warzuqni. Warzuqni. Rezeki. Minta supaya Allah berikan rezeki. Rezekikanlah akan daku. Rezeki ni apa dia? Ulama menyebut rezeki ini, dia ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki zahir yang kita nampak dengan mata. Rezeki batin, ketenangan kita, keimanan kepada Allah, kelazatan beribadat, kemanisan iman. Rezeki batin. Rezeki batin. Maka dimohonlah kepada Allah sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalimah rezeki ini ada dua, iaitu rezeki yang kita nampak dan rezeki di sudut batinnya, kemanisan, keseronokan, kemanisan iman, bertambahnya keimanan kita, bertambahnya kelazatan beribadah. Ini termasuk rezeki batin. Rezeki batin. Warzuqni. Syekh Izzuddin Abdul Salam huraikan warzuqni ini, kullu ma u'tiyahul insan mimma yuntafa'u bihi. Tiap-tiap yang diberikan kepada manusia, sesuatu yang dapat dimanfaatkan, itu rezeki. Wa uhdiya, dan diberikan petunjuk kepada dia. Mana yang diberikan kepada kita, sesuatu yang memberi manfaat, yang ditunjukkan juga kepada jalan yang lurus, itu juga makna rezeki. Itu makna rezeki. Warzuqni. Riwayat setakat itu. Kemudian pengarang kitab kita menambahkan lagi mengikut riwayat yang lain. Tambahkan wahdini. Azan.
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا كريم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا ومعزب المقام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Mengikut riwayat bahawa bacaan sekadar warzuqni ini ialah riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Satu riwayat riwayat daripada Al-Imam At-Tirmizi. Dan riwayat daripada diriwayat juga daripada Abu Daud dan Hakim wa'afini. Maka kalau kita nak baca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini pun memadai sebab ada hadis sahih. Memadai ataupun Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni pun memadai. Adapun di dalam kitab kita ni telah menambah yang begitu banyak. Menambah begitu banyak wa'afini wa'fu anni, barangkali 3 hadis telah digabung. 3 hadis telah digabung.
Hadis hasan setakat warzuqni. Ada hadis yang lain tidak berbeza riwayat. Sebab duduk antara dua sujud jangan melebihi kadar tasyahud awal. Jangan melebihi kadar tasyahud awal. Mana kalau sampai wa'afini pun tidak melebihi tasyahud awal. Hanya pendekatan pengarang kitab kita ni, Tuan Syekh kita gabung dalam banyak hadis. Kesimpulan, mana-mana kita nak baca, jumpa mana-mana contohnya, kita tengok ada setakat wa'afini. Ya, boleh wa'afini dalam riwayat yang lain. Contohnya warzuqni wahdini wa'afini. Dia tak ada wa'fu anni. Wa'fu anni dah campur riwayat yang seterusnya. Kalau riwayat Hakim dan Abu Daud, Allahumma hdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma hdini Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tak ada wa'fu anni. Itu riwayat yang disebut oleh Imam Abu Daud, Al-Imam Tirmizi, dan begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Syekh kita menambah riwayat yang ketiga, ditambahkan wa'fu anni. Wa'fu anni. Contohnya tasyahud kita lah. Nanti kita akan bahas dari sudut baca at-tahiyat. Ada at-tahiyat yang ringkas dan ada bacaan tahiyat iaitu yang panjang. Hanya masyhur dalam negara kita ni baca panjang. Ada tahiyat yang pendek. Ada tahiyat yang pendek. Ada yang kita baca at-tahiyatul mubarakat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini yang kita baca, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada at-tahiyatu lillah. Ada tahiyat yang pendek dan ada tahiyat yang panjang. Hanya kitab kita ni kadang-kadang telah menggabungkan banyak di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam digabungkan. Ala kulli dia ada dalil, ada dalil. Dan terpulang kepada kita. Nak ambil pendek ke nak ambil panjang. Mungkin kalau kita semayang di tanah suci Mekah atau Madinah ni dia laju. Kata apa tu Imam Masjidil Haram ni baca, tak habis baca kan. Kita pun duduk je, baru duduk dia dah sujud dah. Rupanya sana baca pendek. Allahumma hadin Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warfa'ni warzuqni. Dia terus sujud. Yang kita belum habis lagi, kita tambahlah wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi kita adakah menyangka dia orang ni tak baca? Dia baca, tapi baca riwayat yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Warzuqni wahdini, ditambahkan lagi wahdini. Wahdini mana riwayat daripada Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan hadis yang ke-850, ada pertambahan wa'afini. Ada pertambahan wa'afini. Riwayat daripada Imam Hakim wahdini. Wahdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Hidayah ni ada banyak jenis. Ada hidayah dinamakan hidayatul irsyad. Hidayah ni ada hidayatul taufik. Ada hidayatul irsyad. Ada hidayah sekadar dia petunjuk, tapi belum dapat taufik. Ada hidayah yang minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah berikan hidayah, bukan setakat petunjuk, ianya mendapat taufik. Ada hidayatul bayan, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul dinamakan hidayatul taufik. Setengah ulama bahaskan hidayah ni terbahagi pada 4. Ada hidayah ni, oleh sebab itu Allah dah berikan hidayah kepada kita. Semayang, kita boleh minta supaya Allah tambahkan lagi hidayah. Oleh sebab itu ulama menyebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dah semayang dah, kena minta apa lagi? Mana zidna hidayatan, tambahkanlah hidayahmu ya Allah kepada kami. Begitulah hidayah ini. Ada hidayah dari sudut orang Allah berikan hidayah, dia mengaji, tapi belum lagi dapat petunjuk daripada Allah dari sudut taufiknya.
Minta supaya Allah berikan hidayah, mendapat taufik daripada Allah dan Allah bereda dan Allah terima. Itu masuk hidayah. Hidayah ni terbahagi macam-macam kategori. Wa'afini, dan afiatkanlah akan daku. Minta Allah afiatkan kita. Makna wa'afini, afa yu'afi, makna wa'afini, afiatkanlah akan daku ya Allah. Afiatkan zahir kita dan afiatkan batin kita, afiatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Kemudian wa'fu anni. Wa'fu anni mana maafkanlah daripadaku ya Allah. Bila mendapat kemaafan habis semua. Sebagaimana kita baca dalam Quran, wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna. Mendapat afu Allah. Kemaafan. Kalau tak ada wa'fu anni waghfir lana warhamna. Minta supaya Allah ampun dan Allah rahmat. Mula-mula kita minta afu Allah. Sebagaimana bulan Ramadan, ialah Ramadan awwaluhu maghfiratullah. Mula-mula afullah maghfirat wa ridwanullah. Afullah maghfiratullah wa ridwanullah. Lepas hadis itu dhaif. Iaitu minta kemaafan daripada Allah. Mana Allah kalau maafkan habis begitu. Ini tambahan riwayat yang lain. Nah, riwayat yang lain. Kalau kita nak baca sekadar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini pun memadai ya. Memadai. Contoh kalau kita nak mengajar orang baru masuk Islam, tak payah ajar panjang-panjang, ajar yang pendek-pendek. Ajar yang pendek-pendek. Dan sunat padanya, mana sunat pada duduk antara dua sujud ni, duduk iftirash. Duduk iftirash sebagaimana kita duduk lah. Mana duduk atas kaki kiri itu terlebih afdal. Ataupun duduk di atas tumit itu pun boleh. Sama ada tumit itu ditegakkan ataupun tumit itu tidak ditegakkan. Bukan semua orang boleh tegakkan jari dia. Tapi yang paling afdal duduk di atas kaki kiri. Itu terlebih afdal, dan kaki kanan ditegakkan. Dan demikian lagi pada segala duduk di dalam sembahyang yang lain daripada duduk tahiyat akhir. Seperti duduk tahiyat awal pun sama. Maka berlakulah beberapa perbincangan di kalangan ulama kita. Kalau sembahyang tu 2 rakaat. Ada ulama kita menyebut dalam kitab Nihayah menyatakan bahawa kalau sembahyang tu 2 rakaat macam sembahyang sunat tarawih. 2. Maka kalau 2 yang pertama boleh duduk seperti duduk tahiyat awal. Nanti sampai 4 kita buat tasyahud seperti tasyahud. Sebab dia 2. Kalau dia 2, boleh dilakukan 2 keadaan, sama ada seperti tasyahud akhir ataupun tahiyat awal. Tetapi kalau dia 3, afdalnya duduk tawarruk bagi yang tidak menjadi masalah. Ini mazhab kita. Hanbali pun begitu, kecuali Hanafi dia sama, dia tak ada duduk tawarruk seperti duduk tahiyat akhir seperti kita. Itu Hanafi. Alakulah itu pandangan masing-masing ada dalil. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kecuali duduk tasyahud akhir. Adapun tidak duduk tasyahud akhir, sunat duduk iftirash. Ataupun kerana kita nak sujud sahwi. Jadi kita nak sujud sahwi. Ketika duduk tahiyat akhir ni macam mana? Duduk iftirash. Waktu tahiyat akhir tu kita duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal, kemudian kita sujud sahwi. Sujud kali pertama, kemudian duduk antara 2 sujud kali kedua, bangun daripada sujud kali kedua. Sujud sahwi ni baru duduk seperti tahiyat akhir. Kerana itulah penutupnya. Jangan waktu nak sujud sahwi kita duduk iftirash. Maka iftirash ada duduk yang terakhir. Ada di kalangan kita, dia duduk nak sujud sahwi, dia duduk juga seperti duduk tahiyat akhir. Kemudian ada sujud kali pertama, duduk antara sujud, dan sujud kali kedua dia bangun, duduk tahiyat akhir juga. Dah. Duduk tahiyat akhir kalau sujud sahwi ialah yang sebelum memberi salam.
sebelum memberi salam. Dan tiada harus memanjang akan duduk antara dua sujud ini lebih daripada qadar masa sekurang-kurang tahiyat. Tahiyat awal. Bukan tahiyat, mana sekurang-kurang tahiyat ialah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat ataupun tasyahud. Bermula pada at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kadar tasyahud ataupun tahiyat. Adapun bacaan Allahumma salli ala Muhammad pada tahiyat awal jadi sunat abad. Pada tahiyat akhir jadi rukun. Jangan melebihi kadar wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bermula at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai setakat itu, kecuali semayang sunat tasbih. Kecuali semayang sunat tasbih, dan jangan sampai melebihi 10 kali tasbih. Jangan melebihi 10. Udahlah duduk antara dua sujud baca Rabbi firli, kemudian kita baca pula tasbih sampai 15 kali. Tak boleh, batal. Dia sekadar 10 kali sahaja. Itu yang dibenarkan. Boleh lama tak? Ya boleh, sebab nama dia salatul tasbih. Salatul tasbih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, solat tasbih ini besar fadilat sehingga Imam Syafi'i kata amat rugilah mereka yang tidak mengetahui fadilat ataupun kelebihan sunnatul tasbih. Hanya ada ulama yang kata tak ada sunat tasbih ni, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu pandangan dia, tak semestinya betul. Oleh sebab itu orang daripada Saudi tak semayang sunat tasbih. Tak semayang sunat tasbih. Dia kata Syekh Ibn Taimiyah kata tak sahih. Ibn Taimiyah tak apalah, dia tak nak ikut Ibn Taimiyah, ahlan wa sahlan, tapi jangan menyalahkan orang lain. Ulama telah mengarang satu kitab bab solat tasbih ni, lebih daripada 20 riwayat. Saya kumpulkan hampir 40 riwayat meriwayatkan solatul tasbih. Solatul tasbih ni lebih daripada 40 riwayat para sahabat yang berbeza. Begitu. Sehingga Syekh Albani rahimahullahu ta'ala walaupun banyak membawa kontroversi, beliau menyatakan hadis solat tasbih ini sahih. Hanya Syekh Ibn Taimiyah saja kata tidak. Itu sebab kalau imam-imam daripada Saudi, dia tak nak sunat tasbih. Kalau entah tak mau buat solat tasbih, tak payah jadi tu imam. Kami masjid nak buat solat tasbih. Begitu. Begitu. Adik-adik kita pun balik daripada Saudi, dia tak mau sunat tasbih, macam-macam lah dia dalil. Ibn Taimiyah buka sikit minda, ulama lain ada kata sahih. Nah, benda ni bukan secara qat'i kata tidak sahih. Syekh yang terkenal pengarang kitab Fiqhus Sunnah, Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala. Syekh Sabiq dulu lama mengajar Ummul Qura, kemudian dia balik ke Mesir, dah pencen balik ke Mesir, mengajar di Masjid Ibadur Rahman. Pengarang kitab Fiqhus Sunnah, ada 3 jilid. Saya masa mengaji dengan Syekh Sabiq ni, Syekh Syed Sabiq, saya pun tak faham cakap dia, sebab dia dah tua. Udah tua, umur yang begitu lanjut. Dia, orang Arab faham lah, dia lawak, orang Arab gelak, saya pun gelak lah. Sebab saya pun tak faham cakap dia. Ada 2-3 patah dia saya faham, sebab dia terlampau uzur sampai tua. Mengajar di Masjid Ibadur Rahman, Syekh Sabiq mengajar di Masjid Ibadur Rahman di Pekan Kahirah, dekat dengan rumah-rumah negeri kita, negeri Perak, Penang, Kedah, Kedah dah, Pahang, atau di antara kawasan rumah-rumah Melayu di Mesir ketika itu. Beliau menyatakan bahawa sebenarnya sunat tasbih ni ada dalil dan besar fadilatnya, begitu. Jadi ulama seperti ulama kita mazhab Syafi'i dah lama yang kata boleh. Ada pun ulama-ulama yang moden, Syekh Said Sabiq, Syekh Albani, hanya Syekh Ibn Taimiyah saja. Kerana takkan kerana Syekh Ibn Taimiyah kita nafikan semua ulama, begitu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka ada ulama tak mau membaca 10 kali tasbih duduk istirahat. Sebab duduk istirahat bukan rukun. Bukan rukun. Duduk istirahat tidak boleh melebihi kadar subhanallah. Duduk istirahat. Contoh ada yang ada istirahat, ada yang tak ada istirahat. Seperti lepas sujud sajadah, tak ada duduk sebentar. Habis sujud sajadah kali kedua, ya Allah terus naik. Jangan duduk berehat, nama istirahat. Seperti kita bangun daripada sujud kedua nak naik rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ataupun naik rakaat kedua atau rakaat keempat. Tak ada istirahat bagi selepas sujud sajadah. Ada ulama kita Syafi'i kata kalau ianya lama batal sembahyang sebab dia bukan rukun. Tak ada disunatkan. Tak ada disunatkan. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Jangan kadar panjang dengan sehingga-hingganya. Maknanya jangan lebih pada kadar tahiyat awal. Dan demikian lagi pada i'tidal. I'tidal jangan berdiri panjang kecuali ada nas yang membenarkan, seperti membaca kunut ataupun kerana membaca tasbih sunat tasbih. Waktu kunut boleh panjang lebih daripada baca suratul Fatihah. Tetapi kalau bukan kerana baca kunut ataupun tasbih, jangan melebihi baca suratul Fatihah waktu i'tidal. Dan demikian lagi pada i'tidal, maka tiada harus. Maknanya kalau buat batal sembahyang. Tiada harus dalam bab solat, makna kalau buat batal. Itu makna tiada harus. Tiada harus memanjang akan dia. Ini i'tidal. Lebih daripada kadar membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Jadi bacaan Fatihah tak terlampau laju dan tak terlampau pendek. Mana kadar i'tidal jangan melebihi membaca suratul Fatihah. Duduk antara dua sujud jangan melebihi kadar membaca tahiyat awal. Itu kaedah dia. Sebab dia rukun pendek. Seterusnya lagi. Syahdan, maka apabila ia dapat 2 rakaat pada semayang fardu. Kalau orang ni semayang fardu dapat 2 rakaat. Dia bukan semayang subuh. Seperti semayang zuhur, asar, maghrib, isyak, dapat 2 rakaat. Yang lain daripada solat subuh, maka sunatlah ia duduk bagi membaca tahiyat awal. Mana sunat baca tahiyat awal, sebab dia termasuk sunat ab'ad. Dan iaitu setengah daripada sunat ab'ad yang 8. Sunat ab'ad. Sebab apa nama dia ab'ad? Sebab ab'ad ini diambil daripada kalimah ba'dun. Seolah-olah sunat ini sebahagian daripada rukun-rukun. Ulama Syafi'i kita menyebut summiyat ab'adan, dinamakan dia sunat ab'ad li shibhiha bil ab'adil haqiqiyah, kerana menyerupai ia dengan sebahagian yang sebenar, iaitu rukun. Macam seolah-olah sebahagian semayang tu, macam rukun. Oleh sebab itu, kalau ditinggal, maka hendaklah ditampung dengan sujud sahwi. Ulama kita mazhab Syafi'i menyebut surah Ba'ad ni sebenarnya ada 20. Hanya dalam kitab kita ni diringkaskan menjadi 8. Contohnya tahiyat awal. Tahiyat awal adalah merupakan sunnah ab'ad. Duduk bagi tahiyat awal sunnah ab'ad. Tahiyat awal tu sunnah ab'ad.
Duduk kadar tumak ninah itu juga sunat abad. Kita sambung. Membaca tahiyat awal itu sunat abad. Tapi tak ditambah dalam kitab kita ni, duduk bagi tahiyat awal itu sendiri sunat abad. Keduanya salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripadanya, mana kemudian daripada membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bermula pada tahiyat tadi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami membaca tasyahud seperti mengajarkan kami membaca Al-Quranul Karim. Macam mana baca Quran? Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tashahhuda kama yuallimuna surata minal Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami baca tasyahud seperti baca Quran. Maka kena betul baca at-tahiyya. At-tahiyya. Mana alif lam syamsiyah, idgham syamsi. At-tahiyya, bukan at-tahiyyat. Ada orang baca at-tahiyyatul mubarak, khata, batas semayang kalau rakaat tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal habis sunat abad dia, sepatut ditampung dengan sujud sahwi. Siapa baca at-tahiyyat, sepatut baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu bacaan dia. Kalau baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, at-tahiyat khata, tak betul. Ada orang baca Quran gitu? Tak. Quran baca dengan bertajwid. Sebab itu wahyu Allah. Quran tak boleh main-main baca. Kena belajar. Tak kiralah dia Melayu ke Arab ke. Arab kalau tak belajar Quran, habis rosak baca Quran. Jangan dia rasa dia Arab, dia tak mau belajar. Tak payah belajar. Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuallimu Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Doa Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah Taala supaya diutuskan seorang nabi di kalangan keturunannya. Mengajar apa? Mengajarkan Quran. Quran diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca tak tajwid ni osak ni. Maka Quran dia tak boleh jaga. Baca yang lain kita nak percaya macam mana? Quran wahyu Allah. Dia tak boleh baca betul. Yang lain boleh percaya. Boleh percaya dia nak jaga sunnah-sunnah lain. Sunnah paling besar, mukjizat pun dia tak boleh jaga. Ini kena jaga masalah baca Quran. Begitu juga dalam tahiyat. Kalau Quran dia baca betul, apatah lagi dia semayang baca at-tahiyat. Lagi kita tak percaya dia baca dalam semayang. Baca Quran pun tak betul, apatah lagi dalam semayang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu dia kena ada alif lam syamsiyah. Seperti baca Quran, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti kita sampai bab tasyahud nanti. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Nanti saya uraikan dalam bab tasyahud. Ulama mazhab Imam Syafi'i kata al kena idgham bila gunnah. Ashhadu an la, jangan ashhadu an la ilaha illallah.
Sebab itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idgham bila gunnah. Jangan dibaca asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Bukan asyhadu. Orang kita ni baca asyhadu an la ilaha illallah. Habis. Khata. Asyhadu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulama Syafi'i kata kena idgham bila gunnah. Muhammadar Rasulullah. Ini nama tasyahud atau tahiyat awal. Kemudian membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat apaan? Allahumma salli ala Allahumma salli. Bukan baca Allahumma salli. Allahumma salli. Kena wajibul gunnah, wajib digunnakan Allahumma. Apabila dia tak baca Allahumma, maka dia akan menyebabkan salli ini jadi lain. Dia jadi mim masuk kepada sad. Allahumma salli. Allahumma salli. Sepatutnya Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ramai bukan Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Tahiyat akhir rukun. Tahiyat awal sunat ab'an. Sunat ab'an. Panjang lagi kita nak bahas ni. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tashrahu biha sudurana wa tuyassiru biha umurana wa tajburu biha kasrana wa tughni biha faqrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Allahumma habbibna fi salatil jama'ah wa dhakkirna bil mauti kulla sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyyil mustafa sahibis syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.